selepas arus elektrik. Okay, selepas arus elektrik dihasilkan di di stesen mana? Arus elektrik dihasilkan di mana? Arus elektrik dihasilkan di mana? Stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa. Kita ada macam-macam stesen jana kuasa kan. So semua arus elektrik tu dihasilkan di pelbagai jenis jana kuasa. Stesen jana kuasa biogeosim, stesen jana kuasa nuklear. Okey, dan macam-macam lagi lah berdasarkan sumber boleh baharu atau tidak boleh baharu. Kemudian awak belajar pasal jenis arus. Arus yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa yang ada stesen jana kuasa kan. Arus ulang-alik ke arus terus? Arus ulang-alik ke arus terus? Yang dihasilkan di semua stesen jana kuasa elektrik. Arus, kita ada dua jenis je arus. Satu arus terus kan, yang macam bateri, akumulator semua tu. Okay, satu lagi arus ulang-alik yang berubah-ubah. So stesen-stesen ni menghasilkan apa? Arus elektrik yang jenis macam mana? Arus terus ke arus ulang-alik? Tak ingat? Okay, satu cikgu bagi tips. Cikgu bagi tips bahawa transformer ni dia mesti menggunakan bekalan arus apa tu? AU tu apa? Ulang-alik. Ulang-alik. Jadi stesen jana kuasa mesti supply arus ulang-alik supaya transformer ni boleh berfungsi. Transformer hanya berfungsi menggunakan arus ulang-alik. Arus ulang-alik supaya medan magnet dia sentiasa bertambah dan berkurang, maksudnya ada pergerakan. Okay? Dan coil yang kedua, gegelung sekunder ni akan potong supaya ada aruhan terhasil pada beban. So semua alat elektrik ada transformer untuk injak naikkan nilai voltan atau injak turunkan nilai voltan. Okay, so hari ni kita pergi daripada stesen jana kuasa elektrik tu, arus elektrik dihasilkan. Lepas tu mestilah arus elektrik tu nak digunakan oleh semua tempat-tempat rumah-rumah kediaman, pejabat, sekolah, betul tak? Jadi dia akan dihantar, lepas tu diagihkan pergi ke semua rumah-rumah. Okey. So fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan stesen jana kuasa terus sampai ke rumah awak. So apa kita nak check? Okay, awak boleh tengok buku teks muka surat 184. So kita bermula dengan stesen jana kuasa dulu. Okay. Jana di stesen jana kuasa lazimnya menghasilkan arus ulang-alik. Kebanyakannya menghasilkan arus ulang-alik supaya transformer boleh berfungsi. Okay. Berapa nilai voltan yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa? Lazimnya berapa nilai voltan tu? Okay, boleh siapa-siapa bagi? Okay, 11 apa tu? 11 kilowatt. Okay, kilo tu maksudnya ada berapa kosong? Kilo tu maksudnya ada berapa kosong? 3. Okay? Kilo tu 3. Contohnya orang tanya, awak ada berapa K? Saya ada 5K. Maksudnya 5,000 lah. Okay? 25K maksudnya 25,000. So, inilah nilai yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa yang di Malaysia lah, 11 kV ataupun 25 kV. Kemudian arus ulang-alik yang dihasilkan tadi dialirkan masuk ke mana? Ke BN. Okey, BN ni apa? Ni BN ni. BN ni apa? Transformer injak naik. Sekali je. Okey, kita guna transformer injak naik ni sekali saja. Iaitu di
selepas stesen jana kuasa. Sebab kita nak naikkan tinggi-tinggi. Ni. Kita nak naikkan kepada 132,000 volt, 275,000 volt, 500,000 volt. Nak kenapa pula kena naikkan tinggi-tinggi? Kenapa nak kena naik tinggi-tinggi? Cikgu dah sebut dah sebelum ni. Dia nak hantar ni, arus elektrik itu nak hantar pergi ke rumah, ke bandar-bandar. Jauh tak perjalanan dia? Jauh. Jauh. Jadi arus elektrik tu mungkin akan kehilangan, tercicir dalam bentuk tenaga haba. Akan hilang, ni katakan kabel-kabel. So dia akan terhilang dalam bentuk tenaga haba. Sebab kalau awak perasan, even cikgu punya bateri laptop pun, cikgu punya bateri laptop ni panas. Semua alat elektrik dia senang panas, haba. Tindak balas atom tu. So kalau lah dia hasilkan sikit, dia tak step up kan, tak ada injak naik kepada nilai yang lagi tinggi ratus ribu, nanti yang sampai dekat rumah awak sikit je. Sebab banyak yang terlesap sebagai haba. Faham? Faham ke tak? Faham. Seterusnya. Arus ulang alik tadi akan dibawa dengan voltan yang tinggi. Yalah, ratus ribu. Contohnya 500,000 tadi, 500 kilovolt. Dialirkan melalui satu rangkaian kabel perhantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Ni. Biasa nampak tak benda-benda ni? Rangkaian grid nasional ni pernah nampak tak? Pernah. Kat mana? Kalau lalu latar tu ada sebelah kiri kan jalan. Betul? Betul. Kat highway biasa nampak. Ni lah dia kata dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Tapi kalau dekat Tanjung Keling Melaka tu dia rendah. Sebab Melaka negeri dia kecil. Kalau nak hantar ke negeri-negeri lain kena voltan dia besar. Seterusnya ni lah. Sekarang ni C rangkaian grid nasional tadi. Lepas tu arus elektrik tu akan pergi ke hujung ni. Hujung grid. Arus elektrik mengalir ke lapangan Swiss. Lapangan Swiss yang label dia D. Di mana? Di pencawang masuk utama. Ni lapangan Swiss. Banyaklah Swiss. Dan ni pencawang masuk utama. Dia tulis Seberang Jaya, Pulau Pinang. Maksudnya setiap negeri ada satu ataupun dua, tengok saiz negeri lah pencawang masuk utama. Kemudian nampak ni, banyak sangat dia punya pencawang-pencawang kecil-kecil tu. Dan ada macam-macam Swiss yang kawal setiap daerah, yang kawal setiap bahagian-bahagian setiap daerah dan bahagian-bahagian kecil lain lah. So mesti masuk ke pencawang masuk utama dulu. Contohnya negeri lah, untuk negeri dulu. Kemudian lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian. Pencawang bahagian daerah-daerah ataupun taman-taman perumahan. So kalau awak perasan setiap taman perumahan tu dia ada satu kawasan jana kuasa elektrik. Kawasan elektrik yang voltan tinggi. Tidak boleh masuk kawasan ni. Perasan tak? Kalau macam kat sekolah kita tu, nak pergi ke Tun Perak, ada dekat depan rumah Cikgu Sam yang tempat tunggu bas tu. Tempat tunggu bas. Perasan tak? Dekat tempat tunggu bas. Perasan. Itu salah satu pencawang bahagian. Pencawang bahagian. Dia kenapa kena ada pencawang bahagian? Sebab kalau macam ada trip, ada masalah kabel ke, jadi dia orang akan tutup pencawang bahagian. So satu taman tu tak ada elektrik sebab dia orang nak buat maintenance ke, nak apa-apa. Jadi dia tutup lah pencawang bahagian. So untuk dia tutup mana-mana.
switch supaya dia boleh buat penyelenggaraan, nak ganti kabel wire ke apa, kan? Okay, senang dia nak counter lah juga. Okay, kemudian di pencawang masuk utama E1 dan pencawang bahagian, pencawang bahagian, arus ulang alik dialirkan melalui satu siri transformer injak turun. So awak tengok tadi daripada sini, daripada rangkaian grid nasional C tu dalam 132 kilovolt ataupun 500 kilovolt. Tapi bila dia masuk ke kawasan industri berat, dia perlukan 33 kilovolt. Jadi dia perlu transformer injak naik ke injak turun? 500 kepada 33. Transformer injak naik ke injak turun? Injak turun. Dia kena turunkan. Okay. Lepas tu kalau pergi ke industri ringan, yang hanya perlukan 11 kilovolt, daripada 33 ni dia kena injak turun lagi. Transformer injak turun akan ada dekat sini. BT ni transformer injak turun. Okay. Industri berat ni contohnya kalau kilang buat kereta. Pro 2, Proton, yang menggunakan arus elektrik yang sangat tinggi. Okay. Industri ringan ni contohnya IKS lah, yang buat makanan ringan ke, yang buat benda-benda kecil-kecil. Okay. Tu IKS. Kemudian pergi ke mana pula? Okey, lepas dah pergi pencawang bahagian ni akan salurkan arus tenaga elektrik tu pergi ke pejabat, kawasan-kawasan perniagaan, shopping mall, kedai-kedai semua, dan kawasan perumahan yang memerlukan 240 volt. Okey, ini awak naik ke sini balik. Ni. Okey, last sekali sampailah kat rumah awak. Okey, kalau macam hospital, okey, pejabat-pejabat yang besar-besar, shopping complex yang besar-besar tu dia perlukan dalam 415 volt. Okey. Okey, E2 ni pencawang bahagian. Maksudnya setiap tempat ataupun kawasan perumahan tu, Aida jangan duduk sini, jangan dikemas, ada pelan sikit suara. Pelan sikit suara phone mama tu. Okey. Semua kawasan perumahan ke kawasan-kawasan bandar ada pencawang bahagian, dan bangunan-bangunan pun ada pencawang bahagian dia sendiri. Senang dia nak kawal. Okey, senang dia nak kawal arus elektrik, nak baiki, nak buat maintenance semua. Okey. Okey, inilah kalau awak tengok ada rumah yang dibina di bawah kediaman ni rumah yang dibina berhampiran dengan pilon ni kabel ni rangkaian grid nasional, betul tak? Dekat tak salah saya dekat ni, dekat kawasan Selayang kan rumah dia padat-padat, Selayang baru yang dekat jalan Sungai Tua tu. So saya nampak memang ada rumah-rumah yang dibina di bawah rangkaian grid nasional ni. Bahaya sebab arus elektrik ni yang awak dah belajar, dia akan menghasilkan gelombang elektromagnet di sekelilingnya. Okay, gelombang elektromagnet di sekelilingnya. Jadi ada medan magnet lah di sekeliling wire. Even wire yang kecil ni pun bila ada arus elektrik masuk, okay, wire-wire kita ni ada medan magnet di sekelilingnya. Okay, tapi sebab arus dia kecil so kita tak rasa sangat. Lagipun dia ada penebat. Okay, so medan elektromagnet ni sebab voltan yang lalu merentasi pilon ni sangat tinggi, jadi elektromagnet yang terbentuk dia pun kuat. So kalau macam dekat rumah awak ada bahan-bahan magnet ke bahan-bahan elektrik, dia boleh mengganggu, mungkin akan rosak cepat dan sebagainya. Okay. Okay, sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis je. Okay, dua jenis yang berbeza. Yang pertama, satu fasa ataupun kita panggil fasa tunggal, yang kebanyakan rumah taman perumahan ni kebanyakan guna fasa tunggal. Okay, tapi kalau kat bandar-bandar menggunakan fasa pendawaian 3 fasa, ataupun rumah yang kaya-kaya yang besar-besar dia menggunakan pendawaian 3 fasa. So ada dua jenis je. Okay, ni rupa satu fasa.
Okey, arus ulang-alik ni arus ulang-alik kan. Dia ada puncak dan lembangan. So ni kita panggil satu kitaran. Okey, bahagian bawah ni campur bahagian atas ni dia akan jadi macam satu bulatan lah, satu kitaran. Okey. Bila kita nak gunakan pendawaian satu fasa, sekira macam awak kat rumah-rumah yang tak banyak guna tenaga elektrik. Okey, pendawaian satu fasa ni sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt atau 10 ampere. Contoh dekat kawasan perumahan, di luar bandar atau di pinggir-pinggir bandar lah yang tak menggunakan arus elektrik yang tinggi ataupun kuasa yang tinggi. Okay, kalau 3 fasa pula kat kawasan komersial, kawasan shopping komplek, perniagaan, banyak bandar-bandar kan, dan kawasan industri. Sebab dia melebihi 10 kilowatt ataupun melebihi 10 ampere. So itu 3 fasa. Sebab 3 fasa ni dia lebih stable. Okay, tapi kebanyakannya kita guna satu fasa. Okay, 3 fasa ni macam ni lah bentuk graf dia. Okay, ada backup. Kalau kata satu fasa tu bermasalah, ada backup lagi. Sebab macam shopping komplek, industri, dia memerlukan arus elektrik yang tinggi. Jadi kalau TNB, dia bekalkan satu fasa je. Kalau blackout ke apa, terus industri tak boleh nak berjalan. Okay, shopping komplek sebab shopping komplek perlukan tenaga elektrik yang lebih nak pasang lampu waktu malam lah especially kan. Jadi kalau kata blackout adalah backup lagi daripada fasa lain, fasa 2, fasa 3 ni. Okay. Okay, ni adalah gambar apa? Pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Okay, kita mula dengan ini Okay. Wire elektrik dari kabel utama. So sekarang ni daripada pencawan bahagian. Pencawan bahagian pergi dekat taman perumahan. Dekat taman perumahan ada pencawan bahagian kan. Okay, lepas tu arus elektrik tu daripada kabel utama. Kalau awak tengok dekat depan rumah kita tu ada tiang-tiang elektrik. So ada kabel utama tu kan. Okay, akan masuk ke rumah kita melalui dawai hidup. Okay, dawai hidup warna perang. Lepas tu masuk ke ni. Apa nama benda ni? Apa nama benda ni? Kat rumah awak ada kan? Kat depan, kat luar rumah. Ada kan? Betul tak? Ada. Ada tak? Ada. Namanya apa? Apa namanya? Meter elektrik. Yes. Apa fungsi dia? Menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan dalam masa sebulan lah selalunya untuk awak bayar bil elektrik. Okay. Jadi kat sini nanti akan masuk topik ni juga. Okay. Lepas tu patah balik, dah masuk dalam rumah awak, nanti patah balik. Okay, ni masuk. Okay, ni patah balik. Patah balik pergi ke kabel. So dawai patah balik tu namanya dawai neutral. Okay, dawai neutral warna dia warna biru neutral macam awan kita kan neutral laut warna biru. Okay, dan atas ni ada fuse. Kalau awak tengok macam dekat luar rumah tu dia macam warna merah berkelip-kelip kan, tu fuse. Kalau ada warna merah tu maksudnya still function, arus elektrik tak tinggi sangat lah masuk ke dalam rumah awak tu. Jadi dia masuk. Sebab fuse tu dia kawal arus elektrik supaya tak berlebihan. Dia bagi warning. Kalau macam fuse tu terbakar, maksudnya arus elektrik yang masuk tu pernah tinggi. Okay, pernah tinggi. Okay, dawai hidup yang masuk 240 volt. Sebab semua rumah kat Malaysia 240 volt. Okay, dawai neutral 0 volt. Okay, lepas tu sekarang kita dah masuk dalam rumah. Okay, kalau awak perasan, ni kita dekat rumah belah dalam tu ada satu kotak elektrik yang besar. Kalau macam blackout ke apa, ayah awak pergi tolak dekat situ. Perasan tak? Perasan tak kotak elektrik besar dekat rumah awak? Perasan tak? Perasan.
Okay. So, okay, saya perlukan seorang lah baca. Okay, Rafiq baca Rafiq. Okay, switch utama. Suis utama mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okay, switch utama dia kawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okay, 200. Nampak tak ni switch? Jadi kalau kita kita sambungkan, dia akan mengalirlah arus elektrik. Kalau kita matikan, kita offkan, dia akan berhenti. Semua arus elektrik yang mengalir dalam rumah ni berhenti. So ini kita yang kena gerakkan. Okay, kita yang kena gerakkan ni. Switch ni. Okay, kalau kita on je, satu rumah akan dapat arus elektrik. Kalau kita off je, switch ni, sebab dia switch tutup naik kan. So kalau kita tutup, maksudnya arus elektrik kat rumah kita tak ada lah. Okay, tu je. Okay, seterusnya saya minta Chan Ziying baca. Chan Ziying ada baca sekejap. Aduh. Okay, Chan Ziying ada tak? Ada juga. Okay, baca. Memutus litar ELCV. Memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Okay, inilah. Okay, pemutus litar ELCB ni dia akan putuskan arus elektrik berlebihan. Contohnya waktu kilat. Okay, waktu kilat voltan dia sangat tinggi. So kalau kilat tu masuk, arus voltan tu ataupun arus elektrik daripada kilat tu masuk, mengalir melalui masuk. Okay, masuk. Jadi inilah ELCB ni akan breakkan litar tu. Jadi arus elektrik yang berlebihan tu tak boleh mengalir ke rumah, ke dalam rumah awak. So peralatan elektrik rumah-rumah awak akan selamat sebab ELCB ni dia dah putuskan. Okay, dia dah putuskan litar untuk mengalirkan arus elektrik pergi ke semua alat-alat elektrik, pergi ke lampu, kipas, pergi ke alat elektrik seperti semualah yang ada kat rumah awak. So alat elektrik kat rumah awak akan selamat sebab tak ada arus elektrik berlebihan daripada kilat ataupun daripada kabel sendiri. Kadang-kadang kabel tu menghasilkan arus elektrik yang tinggi. Tu tiba-tiba blackout kan. So awak kena ni balik lah. Kena on balik switch tu. ELCB tu. Okay. Lepas tu kita ada apa? Kristina baca. Ika. Baca MCB. Pemutus litar MCB. Miniatur circuit breaker menghasilkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, mengasingkan. Okey, mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, biasanya MCB miniature ni adalah untuk macam untuk bilik-bilik untuk rumah kita kan ada bilik, ada dapur. So dapur dia punya MCB dia lain, dia switch lain. Okey, dia macam ni lah. Dia ada switch dia. Okay, dia ada banyak switch kecil. Kalau awak tengok dekat bekalan dekat box elektrik dekat rumah awak ada banyak switch. So ada switch setiap switch tu MCB tu dia mengawal bekalan elektrik ke arus elektrik ke bahagian-bahagian tertentu rumah awak, dapur ke bilik belakang ke ruang tamu ke. So macam kalau kata nak pasang kipas dekat bilik, carilah MCB yang untuk bilik. Okay? Tutup sebab kalau nak pasang kipas awak buka MCB tu bahayalah. So awak kena tutup dulu MCB untuk bilik. So awak bolehlah pasang kipas, lepas tu baru buka balik. Okay. Kemudian kita ada
Okay, setiap ni lah kita tengok setiap MCB ni dia pergi ke mana. Okay, ni simbol fuse Ni lah circuit breaker ni maksudnya dia ada pasang fuse circuit breaker. So dia boleh putus kalau dia boleh putuskan lah switch, dia boleh putuskan arus elektrik dekat bahagian-bahagian kecil rumah tu. Okay. Sekarang, okay, daripada sini 5 ampere. Okay, 5 ampere ni arus elektrik 5 ampere ni kecil lah. Okay, dia pergi mana? Okay, dia pergi sini. Ni. Semua lampu kat rumah awak, okay, dekat rumah-rumah, lampu ke kipas ke, okay, dia guna lebih kurang 5 ampere je. Okay, litar pencahayaan. Okay, ni kita panggil litar pencahayaan lah, litar lampu. Okay, dekat bilik kan, bilik-bilik ataupun dekat ruang tamu. So dia punya satu switch mengawal satu lampu, macam tu. Okay, dia ada 2 wire je. Okay, wire hidup dengan wire neutral. Ada 2 wire sahaja. Okay, kalau awak tengok wire hidup yang warna perang ni, hidup saya labelkan L sebab semua pun kalau kita beli alat elektrik memang dia labelkan L. L tu live. Kemudian neutral dia labelkan N. So ada 2 wire je. Untuk sesuatu alat elektrik tu function, dia hanya perlukan 2 wire. Wire hidup dengan wire neutral sahaja. Okay, kemudian kita pergi kepada yang ni pula. 30 ampere ni. Okay, 30 ampere, 15 ampere dulu. Pemanas elektrik. Okay, ni. Okay, so ada soket-soket. Litar kuasa terdiri daripada, kita panggil litar kuasa. Litar kuasa ni yang soket-soket ni lah. Semua dekat rumah awak ada dinding kan, dinding-dinding ni ada soket-soket. So kita panggil soket-soket tu, kita panggil semua litar-litar tu kita panggil litar kuasa. Okay, dia boleh sebab disambung kepada alat-alat elektrik. Okay, semua alat elektrik ada kuasa-kuasa dia. Okay, tapi dia ada 3 wire kat sini. Okay, ada 3 wire. Kalau awak tengok, warna apa yang ada? Okay, warna apa yang ada dekat litar kuasa ni? Yang pertama, Yang pertama warna perang, L, live, wire hidup. Kemudian warna biru, neutral, wire neutral mesti ada. Sebab live pergi ke alat elektrik, neutral balik dia patah balik. Okay, dan untuk keselamatan kita ada wire warna hijau ni, iaitu Earth tu wire bumi. In case kalau ada excess current, arus elektrik berlebihan, so arus elektrik berlebihan tu akan terus dibumikan. Okay, dan kalau awak tengok soket, kita ada 3 pin kat situ. Okay, 3 lubang kan. Okay, so yang hijau ni earth dekat tengah-tengah. Belah kanan untuk live. Okay, dan yang belah kiri neutral. Atas tengah tu earth, bumi kan. Semua standard soket semua macam tu. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada alat elektrik, dan setiap alat elektrik dia ada palam untuk kita sambungkan. Okay, palam 3 pin dan palam 2 pin. Okay, kalau palam 3 pin tu, ni contoh berbagai negara lah. Kalau kat Hong Kong, kalau awak tengok betul-betul dia ada L live sebelah belah kanan dan neutral sebelah kiri, dan atas ni earth. Semua sama je. Okay. Tapi bentuk lah. Kalau India tu bentuk dia bulat. Okay. Ni kalau Amerika. Ni Jepun. Jepun dia tak ada banyak earth. Ni satu lagi Eropah pun. Dia kena pasang lain. Earth dia. Okay. So apa perbezaan palam 3 pin dan palam 2 pin ni? Okay, saya minta yang Bombin baca untuk palam 3 pin. Yang Bombin ada?
Yang bombin ada tak? Dia baca tak? Okay, Faris Fauzan. Baca. Palam 3 pin. Tak ada juga. Peralatan elektrik seperti Baca. cerek elektrik dan setrika memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Okay, 2 pin. Peralatan elektrik seperti pengering rambut dan beras gigi elektrik memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin. Agak-agak Faris lah. Yang 3 pin dengan 2 pin ni, maksudnya 3 pin ni dia ada wire apa? Dia ada wire apa? Wire yang kat tengah-tengah ni patutnya wire apa ni? Faris? Wire apa? Wire hidup ke, wire neutral ke, wire bumi? Yang kat tengah-tengah. Bumi. Yes, bagus. Bumi. Okay, wire bumi. So, kalau awak perasan, dia bagi tahu kat sini seterika, cerek elektrik. Okay, seterika tu kan dia watt dia tinggi. Dia kuasa dia tinggi. Sebab tu kalau tengok serika, wire serika tu kita bubuh penebat. Kita bubuh penebat kain bulu kan supaya sebab dia punya watt dia sangat tinggi. Benda-benda yang melibatkan elemen pemanasan ni, dia punya watt power kuasa dia tinggi. Jadi untuk keselamatan dia kena pasang earth wire, wire bumi. Sebab kalau apa-apa berlaku kebocoran elektrik, tak membahayakan pada pengguna. Okay, so wajib pasang wire bumi sebab dia punya power untuk arah elektrik tu watt dia tinggi. Okay. Tapi kalau palam 2 pin hanya melibatkan live dengan neutral wire sahaja. Semua alat elektrik memang kena ada live dengan neutral. Cuma tak ada ni je, earth. Kalau tak ada earth, awak faham lah maksudnya dia punya watt dia rendah. Okay, watt dia rendah. Power untuk alat elektrik itu rendah. Itulah beza dia. Okay. Ni pula saya minta Lisa. Okay, Lisa tolong baca. Okay. Lisa Subagio ada? Okay, baca. Dawai ada. Dawai hidup, dawai natural dan dawai bumi yang dipasang pada dalam pin dan pada palam 2 pin dan palam 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian seperti yang ditunjukkan dalam wajah 6.32 untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Okay, terima kasih. So, semua wire-wire ni standard satu dunia. Okay, standard satu dunia. Kalau perang tu dawai hidup, kalau biru tu dawai neutral dan kalau warna hijau kuning, okay, sebab bumi kita kan ada rumput kan warna hijau kuning. Jadi dia adalah bumi. Okay, so bumi kat tengah. Dan ada satu aspek keselamatan untuk palam 3 pin, kita letakkan fuse. So dekat palam 3 pin dia ada 2 aspek keselamatan lah. Satu wire bumi, okay, satu lagi fuse. Dua-dua ni aspek keselamatan. Nanti cikgu terangkan apa fungsi fuse tu. Okay, ni alat elektrik untuk palam 3 pin. Yang mana awak boleh catat sikit, yang mana dia punya power untuk alat elektrik yang menggunakan palam 3 pin ni power dia biasanya tinggi. Watt yang tinggi. Okay, tapi kalau palam 2 pin ni watt dia watt yang rendah. Watt yang rendah biasanya. Okay, so sebab dia hanya ada live dengan neutral wire saja. Okay, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian dalam rumah. Ada banyak aspek keselamatan. Okay, dalam sistem pendawaian dalam rumah. Kita bermula dengan suis utama. Inilah bentuk suis utama. Okay, suis utama ni kalau naik ke atas, ni on. Okay, naik ke atas, maksudnya on. So kalau awak nak putuskan litar elektrik dekat rumah awak turunkan ke bawah. So dia putus. Okay, awak
tolak naik ke atas, maksudnya satu rumah tu akan dapat arus elektrik. Nah, tu switch utama. Kemudian B fuse, kat dekat palam 3 pin ni. Ada fuse ada macam-macam nilai yang standard. Okay, biasanya duduk sebelah live wire, sebelah kanan. Live wire, ni live wire kan? Okay, sebelah kanan dia. Live wire. Kemudian kita ada ELCB. Yang ini circuit breaker, dia akan putuskan litas sekiranya arus berlebihan masuk secara automatik. Dia terus tolak. Switch dia tolak. Okay. Untuk menyelamatkan alat-alat elektrik daripada dekat dalam rumah awak sekiranya berlaku arus elektrik berlebihan daripada kabel masuk tu. Contohnya waktu kilat apa semua. Yang switch utama ni awak yang ni sendiri. Okay. Okay, awak yang tutup buka sendiri. Okay, kemudian MCB untuk setiap bahagian-bahagian kecil kat rumah awak, dapur, ruang tamu. Okay, dia kawal switch ni. Okay, kemudian kita ada dawai bumi yang warna hijau kuning ni. Okay, ni simbol bumi simbol bumi. Jangan tak tahu, tengok simbol tu. Okay, dan last sekali dekat bumbung-bumbung rumah, bumbung bangunan, sekolah kita pun ada. Ada konduktor pengalir kilat daripada logam. Dia maksudnya bila kilat je, charge negatif akan terus dialirkan masuk dalam bumi. Masuk dalam bumi. Ni simbol bumi lah. Masuk dalam bumi. Tak adalah kena bumbung rumah. So selamatlah kita punya rumah tak terbakar. Okay. Fuse. Ini adalah fungsi fuse. Okay, saya minta pelajar baca Alia Natasha. Okay, Alia Natasha baca. Ada tak? Alia Natasha. Ada tak? Tak ada. Syarafana ada? Siapa? Alif Aiman? Alif Aiman ada tak? Tak ada juga. Manalah korang ni tidur Christine baca? Fuse merupakan seutas wayar halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melepuh apabila arus yang mengalir melalui lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Sekiranya wayar pada fuse itu melepuh, bekaran arus elektrik akan putus. Akan terus putus. Okay. So ni wire fuse tu. Okay. So sekiranya panas, arus elektrik berlebihan, wire ni akan panas, wire fuse ni akan panas dan dia akan melebuh dan dia akan putus. Okay, dia akan putus. Kat tengah-tengah putus. So arus elektrik dah tak boleh lalu lah. Okay. Katakan fuse tu nilai dia 5 ampere. Yang lalu tu 6 ampere. Lebih besar. So wire fuse ni akan panas dan akan melebuh dan putus. So alat elektrik fuse tu kita panggil fuse terbakar tu maksudnya dia panas dan dia putus lah. So bekalan arus elektrik pergi ke alat elektrik awak tu, periuk nasi ke apa, akan terus tak berfungsi. Okay. Kita ada dua jenis fuse. Okay, yang pertama adalah fuse cartridge dan yang kedua adalah fuse boleh ganti. Wire dia kita boleh ganti. Okay, fuse cartridge ni kalau dah putus, dah terbakar, dah tak boleh buat apa, terus buang. Okay, terus buang. Biasanya penutup dia penutup logam. Okey, dan kalau fuse wire boleh ganti, wire ni kita boleh ganti. Kalau dia dah putus, kita boleh ganti. Okey, so ada dua jenis fuse. Okey, penentuan nilai fuse. Okey, nilai fuse ialah nilai maksimum arus dapat mengalir melalui fuse
tanpa menyebabkan wire fuse-nya melebur. Okey, contohnya kalau wire fuse tu 5 ampere, jadi arus maksimum 5 ampere je boleh lalu ataupun kurang. Okey, maksimum 5 ampere lah. Kalau lebih daripada tu, fuse tu akan melebur dan akan terbakarlah, putus. Beberapa nilai fuse, okey, ni ada dalam konteks awak. Kalau pergi ke kedai, ni je nilai yang ada. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 30 ampere. Kalau macam nak cari 25 ampere, tak ada. Okey, cari 30 yang lebih besar. Macam itulah. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai fuse tu yang kita nak beli nanti. So, semua alat elektrik, semua alat elektrik tu dia ada dia punya nilai-nilai arus elektrik yang masuk ke dalam dia lah, yang boleh masuk. Okey, saya minta DCN baca. Suruh baca je yang cepat. Baca. Semua Ya. pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui 1 liter atau peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui suatu liter atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Contohnya, sebuah cerik elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 arus sepatutnya dipasang dengan fuse dengan nilai. Nilai berapa? Okey, kalau arus elektrik yang masuk ke cerik. Okey, cerik ni arus yang sepatutnya masuk 11.34 ampere maksimum. Jadi fuse berapa? Nilai berapa? Yang lebih besar sikit daripada 11.4. 11.34 ampere yang mengalir ke dalam cerik, kan? 11.34 ampere yang mengalir ke dalam cerik. So kita fuse ni macam bodyguard. Dia lebih besar sikit daripada arus tu. Okey, yang mana satu? Bolehkah kita ambil 10? 10 dengan 11 apa lagi besar? 11 kan? So bodyguard kena lebih besar sikit daripada arus yang masuk ke cerik tu, 11 tu. So kita ambil berapa? Kita ambil berapa? 13. Yes, kita kena ambil 13. Yang lebih besar sedikit. Kita tak boleh ambil 15 sebab 15 ni besar banyak. Jadi kita telah membenarkan arus yang lebih besar sangat masuk. So bahaya kepada kita punya alat elektrik. Bahaya kepada kita punya cerik tu. Okey. Okey, cikgu terangkan awak arus ni 11.34 ni biasanya dekat contohnya macam cikgu punya kalau awak tengok dekat semua alat elektrik dia ada satu label. Label tu dia akan bagi tahu berapa sepatutnya arus yang masuk. Okey, contoh macam cikgu punya bateri laptop ni. Arus yang masuk sepatutnya 4.7. Okey, arus output 4.74 ampere. Okey, jadi kita kena pasang fuse. Kalau 4.74 kita kena pasang fuse berapa? Kalau 4.74 ampere kita kena pasang fuse berapa? Nilai berapa? 5. Bagus. Okey, kita pasang 5. Kalau arus dia 4.74 ampere. Okey. Faham Senang je kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada keselamatan dalam penggunaan elektrik ni. Okey, apabila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Hal ini demikian kerana nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik tinggi berbanding kemalangan dalam kategori lain. Nampak orang tu kena rejatan elektrik, dia pegang macam tu je. So agak bahaya
Kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan akan mengakibatkan kemalangan yang serius. Okey, contoh kat sini kita ada setrika. Okey, setrika ni kalau kita tengok dia punya elemen pemanas yang warna kuning ni dia sambung kepada wayar hidup dan wayar neutral sahaja. Jadi tapi bekas logam dia ni disambung dengan wayar bumi. Okey, pada bekas logam dia tu. Sebab kalau kata awak tak sambung dengan wayar bumi, awak terpegang, okey, awak terpegang bekas logam, lepas tu tiba-tiba arus elektrik tu tinggi, okey, jadi nanti arus elektrik yang berlebihan tu, okey, sebab tinggi jadi dia berlebihan, dia akan menggunakan badan awak sebab badan awak ada air. Air tu adalah konduktor elektrik yang lemah. So, air yang dalam badan awak tu akan mengalirkan arus elektrik pergi ke bumi. Sebab wayar bumi ni fungsi dia untuk mengalirkan arus elektrik berlebihan. Okey, katalah wayar bumi rosak, putus ke kan dekat awak punya serika. Awak pakai lagi serika tu walaupun dia punya wayar bumi tu dah rosak, awak pakai. So, awak pun iron, awak pun serika lah baju. Tiba-tiba arus elektrik yang masuk tu tiba-tiba dia tinggi. Okey, jadi arus elektrik yang tinggi sepatutnya mengalir melalui wayar bumi pergi ke bumi. Tapi wayar bumi dah rosak. Awak pula tersentuh bahagian bekas logam tu. Badan awak tu lah yang akan jadi wayar bumi. Terus kena renjatan elektrik. So, bahaya kat situ. Okay. Sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, arus besar masuk, jika ada, dia akan mengalirkan arus elektrik tu ke bumi melalui wayar bumi. Tapi sekiranya wayar bumi rosak, dia guna badan awak lah untuk alirkan arus elektrik yang berlebihan. Okey, arus yang besar juga akan meleburkan fuse. Sebab tu dekat serika kita ada fuse ni. Kita ada wayar bumi dan kita ada fuse untuk aspek keselamatan. Mengalirkan arus elektrik yang berlebihan ke bumi, dan kalau fuse pula, bila arus elektrik berlebihan, fuse tu akan melebur dan akan putus. Okey, boleh faham? Okey, dah habis untuk topik hari ini. Okey, tak ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh. Okey. So, kalau boleh faham,